Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita sama-sama walaupun masih di alam maya, dalam musim PKP ini, untuk kita sama-sama belajar antara pelajaran peringkat Islam tingkatan 3, pelajaran 13 di bawah tajuk akidah, iaitu beriman kepada hari akhirat. Kita lihat terlebih dahulu objektif pembelajaran bagi tajuk ini, iaitu memahami maksud dan dalil beriman kepada hari akhirat. Mempelajari kronologi peristiwa yang membawa kepada hari akhirat. Ketiga, mengetahui nama-nama lain bagi hari akhirat dan menjawab soalan di bahagian deskripsi. Kita lihat maksud kepada beriman kepada hari akhirat ialah yakin kepada kewujudan hari kehancuran seluruh alam semesta dan kebangkitan semula yang kekal abadi untuk menerima pembalasan sama ada syurga atau neraka. Ia memberi makna bahawa kita perlu yakin bahawa suatu hari nanti alam ini akan hancur. Kita semua, setiap makhluk, seluruh makhluk ini akan hancur dan Allah akan bina semula. Kemudian Allah akan bangkitkan kita semua ini untuk diadili di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Hasil daripada pengadilan tersebut, ada manusia yang akan masuk syurga dan ada manusia yang akan masuk neraka, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita semua ini ditempatkan di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil naqli, wajib beriman kepada hari akhirat. Dalil dari sudut naqli ini maknanya ayat Quran ataupun hadis cerita tentang adanya hari akhirat, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Surah An-Nisa ayat 136. Allah SWT berfirman, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, aminu, ya ayyuhallazina amanu aminu, berimanlah kamu billahi wa rasulih, dengan Allah, beriman kepada Allah dan Rasulnya, wal kitab, dan juga kitab, alladzi nazzala ala rasulih, yang telah diturunkan kepada Rasulnya, wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan kitab yang telah diturunkan sebelum daripada itu. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi, sesiapa yang kufur kepada Allah dan malaikatnya, wa kutubihi, dan kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhirat, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Jadi dalam ayat ini disebutkan dengan wal yaumil akhir, disebutkan tentang beriman kepada hari akhirat. Jadi ayat ini menjadi dalil tentang kita ini dituntut beriman kepada hari akhirat. Baik, ini terjemahan yang telah pun Ustaz baca tadi. Kita teruskan kepada slide seterusnya, iaitu dalil akli wajib beriman kepada hari akhirat. Tadi kita kata dalil nakli. Naklun makna pindah-pindah. Ada dah Quran, kita pindah je datang kepada kita. Dalil aklinya, setiap suatu selain daripada Allah ialah makhluk. Kita kena tahu bahawa selain daripada Allah namanya makhluk. Tak kiralah apa benda pun dia, itu adalah makhluk. Bila mana makhluk? Setiap makhluk akan binasa. Semua yang makhluk ini akan binasa. Hanya Allah yang akan kekal abadi. Jadi dengan itu kita boleh faham suatu hari nanti bahawa semua selain Allah akan musnah,
yang akan kekal, yang akan ada ialah hanyalah Allah Subhanahu wa taala sahaja. Kita lihat kronologi peristiwa hari akhirat. Bagaimana rentetan kepada berlakunya hari akhirat daripada kehidupan kita pada hari ini, iaitu kita hidup atas muka dunia ini, maka amalan manusia yang melibatkan dosa dan pahala. Masa kita hidup ini, kita buat amal. Amal ini jangan faham solat sahaja. Amal ini makna kita lakukan sesuatu. Kita melakukan perkara-perkara, aktiviti kehidupan kita atas muka dunia ini, dia adalah merupakan amalan kita. Kalau ibadat khusus, maka itu amalan-amalan khusus seperti solat. Tapi kehidupan kita ini juga bentuknya amal. Ada yang kita namakan sebagai ibadat umum. Maka dengan itu, semua manusia lakukan amal-amal ibadat mereka, pekerjaan, perbuatan mereka, semuanya itu melibatkan dosa dan pahala. Kemudian selepas itu mereka mati. Bila mati, maka mereka mati. Kita mati ni akan masuk ke alam kematian, iaitu alam barzakh. Alam barzakh ni alam apa? Alam mudah kita cakap ni alam kubur. Walaupun tak semua orang masuk dalam kubur, tetapi alam selepas mati ini namanya alam barzakh. Ghalibnya orang mati masuk kubur. Ada juga orang yang mati tak masuk ke kubur. Tapi di mana mereka tinggal? Mereka tetap tinggal di alam barzakh. Mereka tetap berada di alam barzakh, menunggu untuk disoal siasat, menunggu yang mana di situ adanya azab, adanya nikmat yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di alam barzakh itu. Kemudian setelah lama berada di dalam kubur, manusia lain hidup atas muka dunia ini sampai kepada satu tahap, maka berlaku kiamat. Di kala itu berlaku satu tiupan yang dipanggil sebagai tiupan sangkakala. Tiupan yang kuat itu mematikan seluruh makhluk, seluruh hidupan yang ada. Kemudian selepas itu berlakunya kemusnahan alam. Berlakunya kemusnahan alam. Bumi yang kita tinggal ini akan hancur sehancur-hancurnya. Kemudian selepas itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pula kebangkitan semula manusia. Setelah Allah jadikan tempat untuk dibangkitkan manusia, maka Allah bangkitkan semula manusia. Tempat itu namanya mahsyar. Tempat itu namanya mahsyar. Kita selalu sebut padang mahsyar. Di situ akan berlaku beberapa perkara, iaitu manusia akan diberikan suratan amalan. Suratan amalan ataupun kita katakan catatan. Catatan amalan ni diberikan kepada manusia. Di sinilah ada manusia yang akan menerima suratan amalannya dengan tangan kanan. Ada yang terima dengan tangan kiri. Yang terima dengan tangan kanan itu perlambangan bahawa apa yang akan berlaku kepadanya nanti adalah mudah untuknya atau baik untuknya. Yang terima suratan amalan ini, buku catatan amalan itu dengan tangan kiri, ia merupakan satu isyarat bahawa dia akan berhadapan dengan perkara yang lebih susah, ataupun ia merupakan suatu petanda bahawa pengakhiran orang itu adalah ke dalam neraka. Kemudian selepas itu dihisap. Amalan manusia itu dari catatan yang ada, maka ia dihisap, dikira. Kemudian setelah dikira, maka ditimbang. Ditimbang itu di satu tempat yang namanya mizan. Satu timbangan yang disediakan oleh Allah untuk mengira amalan manusia. Kemudian setelah dikira, selesai perbicaraan, maka manusia akan bergerak untuk menuju ke destinasi masing-masing. Manusia yang nak menuju ke syurga, dia terpaksa untuk meniti satu titian sirat. Syurga ni merupakan destinasi terakhir. Sebelum daripada syurga tu ada neraka. Seolah-olah kita nak gambarkan secara mudahnya, kita berada di tebing sini dan ada sungai. Kemudian di sebelah sungai sana ada syurga. Maka untuk menyeberangi sungai tersebut, nak sampai ke syurga, seorang tu kena menaiki satu titian namanya sirat. Naik di situ, orang-orang yang berjaya ke syurga akan lepas menuju ke syurga dengan berbagai-bagai keadaan. Ada yang merangkak, ada yang mengerik dada, ada yang berlari, ada sepantas kilat.
pergi sampai ke syurga, manakala yang tidak berjaya, mereka semua dalam meniti atau melalui syurga, melalui titian sirat tadi, akan jatuh bergelimpangan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung, mohon perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala agar kita ini dijauhkan daripada dihumbankan atau masuk atau terjatuh ke dalam neraka yang pastinya kehidupan ahli neraka itu sangat sengsara. Kemudian setelah itu kita masuk lagi kepada perbincangan nama-nama lain bagi hari akhirat. Hari akhirat ni dia ada banyak nama. Antaranya ialah Yaumul Qiyamah. Ni nama paling famous. Nama paling glamour bagi hari akhirat disebutkan dengan Yaumul Qiyamah, hari kiamat. Firman Allah SWT, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Surah Maryam ayat 95. Allah SWT menyatakan bahawa setiap mereka atihi akan datang menghadap Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat, fardan, seorang diri. Kita tak ada teman, tak ada kawan, tak boleh nak bawa siapa-siapa. Kita datang seorang diri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nama yang kedua ialah Yaumuddin, hari pembalasan. Bukan hari agama ya, hari pembalasan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin." Ini ceritanya Nabi Ibrahim AS bercakap, berhujah, memberitahu bahawa wallazi atma'u, dan yang aku tamakkan, yang aku sangat inginkan, ayyaghfira li khati'ati, Allah ampunkan dosaku, yaumaddin, pada hari pembalasan. Di sini disebutkan yaumaddin, maknanya adalah hari pembalasan. Terus yang ketiga, yaumul hisab. Yaumul hisab, hari perhitungan. Firman Allah, innal ladzina yadhilluna an sabilillahi lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Surah Shad ayat 26. Sesungguhnya alladzina yadhillun, mereka yang sesat daripada jalan Allah Subhanahu wa taala, lahum adzabun syadid, bagi mereka azab yang sangat pedih, bima nasu yaumal hisab, kerana mereka dulunya, atas dunia dulu, lupa kepada hari perhitungan. Mereka tak ingat bahawa nanti ada hari perhitungan. Kerana itu mereka sewenang-wenangnya melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaumul Ba'thi. Nama dia Yaumul Ba'thi, hari kebangkitan. Firman Allah, فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Ar-Rum ayat 56. فَهَذَا يَوْمُ, inilah hari kebangkitan. وَلَكِنَّكُمْ, akan tetapi kamu ni, kuntum la ta'lamun, dulunya kamu tak tahu. Bukan tak tahu sebenarnya, kamu tak nak ambil tahu. Kamu tak nak ambil tahu tentang adanya hari kebangkitan. Sebab itulah kamu suka buat apa saja yang kamu nak, seolah-olah kamu tak mati, seolah kamu tidak dibangkitkan di hadapan Allah SWT untuk diadili. Seterusnya, Yaumul Khuruj. Yaumul Khuruj, hari keluar. Apa dia hari keluar? Firman Allah SWT, Yauma yasma'una as-sayhata bil haqq, dzalika yaumul khuruj. Surah Qaf ayat 42. Yauma yasma'una as-sayhah, ketika mana mereka mendengar pekikan bil haq, dengan kebenaran. Dzalika yaumul khuruj, itulah merupakan hari keluar. Maknanya mereka dengar tiupan sangkakala Allah Subhanahu taala untuk kali yang kedua, yang mana dengan tiupan tersebut bangkitlah manusia daripada kubur mereka, daripada alam barzakh mereka. Maka dengan itu khuruj, mereka pun keluarlah, bangun daripada tempat-tempat mereka dikuburkan, ataupun dari yang lebih tepatnya kita namakan sebagai alam barzakh. Seterusnya Yaumul Fasl. Yaumul Fasli, hari keputusan. Firman Allah, Hadza yaumul fasli alladhi kuntum bihi tukadzibun.
inilah merupakan hari keputusan. Alladzi kuntum bihi tukadzibun, yang kamu dulunya dustakan itu. Kamu tak percaya, ni dia hari yang mana Allah buat keputusan, mana ke syurga dan mana ke neraka. Nama lain bagi hari akhirat lagi ialah Yaumul Jam'i. Yaumul Jam'i, hari perhimpunan. Firman Allah, "Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan litunzira ummal qura wa man hawlaha." لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. Allah berfirman, wa kadzalika, begitulah, auhayna ilaika, kami wahyukan kepadamu, Qur'anan Arabiyyan, Quran itu dalam bahasa Arab. Untuk apa? Litunzira ummal qura, untuk kamu memberi peringatan kepada ummul qura, kepada suatu tempat, wa man haulaha, dan yang ada di sekitarnya, wa tunzira yaumal jam'i, dan beri peringatan juga akan ada yaumul jam'i, hari perhimpunan, la raiba fi, tiada ragu padanya, pasti hari itu akan wujud nanti. Fariqum fil jannah, satu puak masuk syurga, wa fariqum fis sa'ir, dan satu puak lain lagi akan masuk ke dalam neraka yang dinamakan dengan as-sa'ir. Kemudian nama bagi hari akhirat juga ialah Yaumul Khuld. Yaumul Khulud. Okey. Hari berkekalan. Hari berkekalan, iaitu firman Allah, udkhuluha bisalam. Dzalika yaumul khulud. Masuklah kamu ke dalamnya bisalam, dengan selamat. Dzalika, inilah yaumul khulud, hari yang berkekalan. Ini merujuk kepada orang-orang yang beriman disuruh atau diperintahkan untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana mereka akan kekal di dalam syurga itu selama-lamanya. Antara nama lain bagi hari akhirat ialah Yaumul Wa'id. Yaumul Wa'id, hari ancaman. Firman Allah, wa nufikha fis sur, zalika yaumul wa'id. Wa nufikha, dan ditiup as-sur, sangkakala. Zalika, inilah yaumul wa'id, hari yang ditakut-takutkan, hari yang diancam kamu dengan suatu hari nanti. Itulah Yaumul Wa'id, hari yang telah pun dulunya atas muka dunia telah diberi ancaman tentang wujudnya hari yang dijanjikan yang menakutkan ini. Seterusnya Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Firman Allah, wa anzirhum yaumal hasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Wa anzirhum, dan takutkanlah mereka, ancamlah mereka tentang apa? Yaumal hasrah, tentang hari penyesalan. Kenapa sebut hari penyesalan? Kerana nantinya menyesal, nak buat amal tak boleh dah, nak taubat tak diterima dah. Yang dapatnya penyesalan sahaja. Idh qudiyal amr, ketika mana dilaksanakan, berlakunya perkara yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Dulunya mereka lalai, dulunya mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka di akhirat kelak mereka akan berada dalam penyesalan yang tidak berkesudahan. Kita dah sampai kepada penutup. Sila klik di bahagian deskripsi di bahagian bawah video untuk jawab soalan. Dan jangan lupa like dan share video ini, juga subscribe video ini. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada anda semua dan juga kepada pelajar-pelajar yang lain. Dan dengan itu Ustaz sudahi dulu dengan aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.